Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tong Savan Pomvihan Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao yang mengadakan lawatan rasmi ke negara ini selama 3 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Huan Kyo Sang Somsak, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao mempertingkatkan hubungan kerjasama di peringkat perkongsian strategik semasa keberangkatan negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Laos pada tahun 2023. Kedua-dua buah negara mencapai perkembangan yang baik melalui kerjasama di bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat serta terus memperkukuhkan kerjasama di bidang perdagangan khususnya di sektor pertanian. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tong Savan Pomvihan. Lawatan Tuan Yang Terutama bertujuan untuk meningkatkan lagi kerjasama serta meneroka peluang-peluang kerjasama baharu dalam bidang-bidang yang berkepentingan bersama di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke majlis meraikan Hari Puja Usia Baginda ke-79 disifatkan sebagai kurnia yang tidak ternilai. Sorotan majlis meraikan Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 mengimbas kembali detik-detik bermakna sepanjang keberangkatan baginda. sembah tahniah sempena jubli intan 60 tahun perkahwinan Kebawah Duli Tan Patik dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibnu Almarhum Sultan Haji Umar Ali, Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin.
negara dengan aman, maju dan makmur. Sokongan tidak berbelah bahagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada Permaisuri Baginda mencerminkan dedikasi kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Perkongsian baginda berdua yang dibina atas rasa saling hormat menghormati dan sayang menyayangi menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat dan penduduk. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis menghadap berlangsung di Kaushar Al-Mizan. Turut hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pada 18 Oktober 2025 di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baharu dan juga menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam. Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu tersebut ialah Tuan Yang Terutama Adnan bin Haji Muhammad Jaafar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Amerika Syarikat. Tuan Yang Terutama Wan Harfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Jepun. Tuan Yang Terutama Haji Sulaini bin Haji Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Kuwait. Tuan Yang Terutama Kapten Besar Haji Muhammad Sarif Budin bin Matsrudin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Kesatuan Myanmar. Puan Yang Terutama Eng Lei-Ling, Pesuruhjaya Tinggi ke Kanada. Puan Yang Terutama Siti Anifariza binti Haji Muhammad Jaini, Pesuruhjaya Tinggi ke Republik India. Tuan Yang Terutama U Sen O, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar. Tuan Yang Terutama Huan Kyo Sang Somsak, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao. Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India. Tuan Yang Terutama Tamir Mansi, Pesuruhjaya Tinggi Kanada. Dan Tuan Yang Terutama Vadbana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman. Pertemuan Menteri-Menteri Agama MABIMS memperkukuh sinergi serantau. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Pertemuan Menteri-Menteri Agama MABIMS kali ke-21 memperkukuh sinergi serantau. Pertemuan tersebut diadakan baru-baru ini di Melaka, Malaysia. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Selain pertemuan MABIMS kali ke-21 dan mesyuarat SOM kali ke-49, pelbagai aktiviti sampingan diadakan antaranya Forum Perdana Ehwal Islam Serantau, program komuniti Semanis MABIMS Seharum Serantau dan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Halal MABIMS. Turut diadakan pelancaran rancangan strategik MABIMS 2026-2030.
Pertemuan MABIMS bertujuan memastikan ia terus relevan, dinamik dan berdaya saing dalam menghadapi pelbagai cabaran serta menjadi contoh terbaik kerjasama serantau dalam bidang hal ehwal Islam. Pertemuan MABIMS kali ke-22 akan diadakan di negara Brunei Darussalam pada tahun 2027. Memperkasa kefahaman dan penghayatan masyarakat mengenai kelebihan sedekah berdasarkan kerangka maqasid syariah antara tujuan seminar Majlis Ilmu yang diadakan hari ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dengan tema Negara Ditanai dengan Sedekah, seminar sempena Majlis Ilmu 2025 dilaksanakan menerusi 3 sidang utama. Pagi tadi, sidang kedua seminar membawa tema Sedekah Pemangkin Pembangunan Negara dan Kesejahteraan Sosial. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 3 kertas kerja dibentangkan yang antara lain menyentuh tentang pengalaman Majlis Kesejahteraan Masyarakat dalam mengurus sumbangan, peranan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah sebagai wadah bagi menyalurkan sedekah amal jariah dan fungsi JAPIM sebagai pemudah cara dalam menyalurkan sedekah. Terdahulu, sidang pertama membawa tajuk Fadilat dan Keberkatan Sedekah dalam Maqasid Syariah. Hadir Yang Berhormat Pihin, Orang Kaya Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Pembentangan 3 kertas kerja antaranya menyentuh mengenai fatwa-fatwa terpilih mengenai sedekah sunnah yang dikeluarkan Jabatan Mufti Kerajaan, penerangan sedekah yang bukan sekadar ibadah dan keutamaan sedekah. Pada sebelah petang, seminar Majlis Ilmu mengetengahkan kelestarian dan transformasi sedekah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. 4 kertas kerja dibentangkan yang antara lain menekankan tentang meningkatkan kefahaman, pengetahuan dan penghayatan mengenai kelebihan serta kebaikan amalan bersedekah serta usaha bersepadu daripada institusi agama, keluarga dan masyarakat bagi memperkukuhkan budaya bersedekah. Negara Brunei Darussalam terus komited dalam memperkukuh ekosistem pengurusan bencana secara menyeluruh melalui pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation. Ini termasuk penyelarasan dasar dan pelaksanaan usaha-usaha negara dengan rangka kerja serantau dan global seperti Perjanjian ASEAN mengenai pengurusan bencana dan tindak balas kecemasan AADMER dan rangka kerja sendai bagi pengurangan risiko bencana dalam usaha merealisasikan matlamat-matlamat pembangunan mampan. Penekanan tersebut disuarakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa menghadiri dan mengetuai delegasi negara ke Mesyuarat ASEAN kali ke-13 mengenai pengurusan bencana AMMDM dan persidangan kali ke-14 pihak-pihak AADMER serta mesyuarat-mesyuarat berkaitan bersemarakan dialog ASEAN iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea yang berlangsung baru-baru ini di Phnom Penh, Kemboja. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman juga mengkongsikan beberapa perkembangan signifikan yang dicapai oleh negara dalam pengurusan bencana. Turut digariskan kepentingan dana pengurusan bencana dan bantuan kecemasan ASEAN ADMER sebagai sokongan kawangan bagi menjayakan pelaksanaan program kerja AADMER 2026-2030. Penekanan juga disuarakan untuk beberapa keutamaan strategi ASEAN dalam memperkukuh ketahanan bencana serantau selain menyokong pengukuhan dana ADMER dan menyeru agar kerjasama ASEAN dengan rakan-rakan dialog distrukturkan secara lebih bersistematik. Semasa mesyuarat Jemaah Menteri mencapai persetujuan penting dengan meluluskan kenyataan Menteri bersempena ulang tahun ke-20 Perjanjian AADMER.
Selain itu, mesyuarat turut menekankan dan memperhalusi peranan kritikal Pusat Penyelarasan Bantuan Kemanusiaan ASEAN dan prinsip utama Satu ASEAN, Satu Respons. Dengan tema 20 tahun Perjanjian AADMER, visi ASEAN bagi kepimpinan global dalam kedaya tahanan bencana, mesyuarat merupakan instrumen perundangan serantau dalam memperkukuh kerjasama, kesiapsiagaan dan tindak balas bencana di rantau ASEAN. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bersama dengan Menteri-Menteri Negara Anggota ASEAN yang bertanggungjawab dalam pengurusan bencana juga mengadakan kunjungan muhimah kepada Tuan Yang Terutama Samdech Moha Bovo Tepade Hun Manit, Perdana Menteri Kerajaan Kemboja di Peace Palace dan mewakili Menteri-Menteri Negara Anggota ASEAN menyampaikan perkembangan terkini aktiviti dan inisiatif utama AMMDM serta peranan penting Pusat Penyelarasan Bantuan Kemanusiaan ASEAN dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan fungsinya sebagai cabang operasi utama untuk program AADMER yang telah ditetapkan. Juga dikongsikan hala 7 strategi yang diperolehi semasa negara Brunei Darussalam mempengerusikan AMMDM pada tahun 2024. UTB STE Connect 2025 menjadi salah satu fokus utama yang mencerminkan komitmen bersama sekaligus mengingatkan bahawa sains, teknologi dan inovasi bukan sahaja perlu memacu kemajuan dan kemakmuran tetapi juga menyokong kemampanan dan keterangkuman, memastikan pembangunan memberi manfaat kepada manusia dan planet. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Pendidikan semasa Majlis Perasmian UTB STE Connect 2025 di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pagi tadi. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh yang juga pengerusi Majlis UTB turut berkata, visi tersebut juga terkandung dalam Pelan Pendidikan Hijau Kementerian Pendidikan yang dilancarkan baru-baru ini untuk memajukan kesedaran alam sekitar, amalan mampan dan inovasi hijau merentas ekosistem pendidikan. Researchers and innovators as the true catalyst of change, for it is their curiosity, courage and creativity that will determine how we harness technology to shape a greener, smarter and more resilient future for all. Diadakan sehingga 22 Oktober dengan tema inovasi teknologi untuk masa depan mampan, acara menyediakan platform untuk ahli akademik, saintis, penyelidik, jurutera, pakar industri dan pihak berkepentingan berkongsi pengetahuan, bertukar idea dan mencadangkan penyelesaian inovatif menangani cabaran kemampanan kontemporari. Sementara itu, pada sebelah petang, UTB STE Connect 2025 memulakan beberapa sesi persidangan yang diadakan di Universiti Teknologi Brunei, UTB. Antara persidangan yang diadakan, persidangan BICET 2025 menampilkan 22 kertas penyelidikan yang menyentuh mengenai cara memupuk pertukaran akademik dan kerjasama antara disiplin dalam kalangan peserta. Persidangan ACIIS 2025 pula menampilkan 2 sesi pembentangan kertas kerja. Sesi tersebut menampilkan 6 kertas penyelidikan yang memberi tumpuan kepada perkembangan terkini dalam kecerdasan buatan, sains data dan sistem pintar. Persidangan ICBMIS 2025 menekankan strategi mengukuhkan kreativiti dan ketahanan dalam persekitaran perniagaan global. Sementara persidangan ICABF 2025 menampilkan 6 kertas penyelidikan yang merangkumi pelbagai topik termasuk rangka kerja pengawal seliaan untuk keselamatan makanan. Manakala persidangan ICC ARTE 2025 menekankan kepentingan pengintegrasian seni kreatif dan teknologi dalam membentuk masa depan yang lestari.
Negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia kekal komited terhadap kerjasama dalam rangka ASEAN dan melalui badan sub-wilayah seperti BIM IAGA memastikan hubungan politik kokoh yang menyumbang kepada kestabilan dan kesejahteraan serantau. Perkara tersebut digariskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena memperingati ulang tahun ke-80 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat, Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Mohamad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah dalam ucapannya juga mengongsikan kedua negara komited untuk meningkatkan pelbagai bidang kerjasama dengan memperkukuh hubungan antara rakyat melalui kerjasama antara universiti seperti penyelidikan bersama dan pertukaran pelajar. Negara Brunei Darussalam memperingati Hari Statistik Sedunia 2025 dengan mengadakan sesi dialog peringkat kebangsaan yang menekankan kepentingan peranan statistik berkualiti tinggi dalam menyokong pembangunan negara ketika memasuki dekad terakhir menuju wawasan Brunei 2035. Dengan tema ke arah wawasan Brunei 2035 dengan statistik yang berkualiti, ia mencerminkan komitmen negara untuk memperkukuh ekosistem data negara seiring dengan kemajuan sosioekonomi menuju aspirasi jangka panjang negara. Sesi berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Mifaizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sambutan Hari Statistik Sedunia 2025 menandakan satu pencapaian penting dalam perjalanan negara untuk memperkukuh takbir urus data, memajukan transformasi digital dan meningkatkan literasi statistik dengan tumpuan terhadap perancangan dasar berasaskan bukti dan kerjasama seluruh negara. Negara bersedia untuk menempuh dekad terakhir menuju pencapaian wawasan Brunei 2035. Seminar Pembangunan Profesional Berterusan CPD dianjurkan oleh Institusi Geomatik Brunei BIG memfokuskan tema Bandar Pintar Berpusatkan Rakyat. Seminar berlangsung pagi tadi di Kementerian Pembangunan. Hadir Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan. Seminar menghimpunkan penceramah pakar dari Malaysia, Eropah dan negara Brunei Darussalam untuk dialog serantau serta antarabangsa yang membincangkan peluang dan cabaran transformasi digital terhadap kerajaan, sektor swasta dan komuniti dalam pembangunan bandar pintar. Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi ahli-ahli wanita kelas bimbingan klinik Al-Quran. Majlis berlangsung di pusat berkenaan di Pekan Tutong. Belas peserta diraikan pada majlis tersebut. Kelas bimbingan klinik Al-Quran sebagai motivasi kepada ahli dan masyarakat umum untuk menjadi pencinta Al-Quran. Antara yang hadir Dayang Hajah Rahayu binti Haji Abdul Rahman, isteri pemangku pegawai daerah Tutong. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait pagi tadi mengadakan aktiviti perpustakaan pelajar tahun 6 Kenali Warisan Kitani. Hampir 200 pelajar dari 6 buah sekolah rendah menyertai aktiviti selama 2 hari ini. Ia antara lain bertujuan memberi pendedahan dan membuka minda pelajar dengan lebih luas mengenai permainan kanak-kanak, bahasa dialek, makanan, kuih muih serta alat muzik tradisi.
Seorang perempuan warga negara tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Majidah Nadirah binti Haji Ismail, 31 tahun, dijatuhkan hukuman denda sebanyak $40,000 Brunei atau 14 bulan penjara jika gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut. Tertuduh didapati memiliki 316 unit vape pod pelbagai jenis dan 5 botol vape jus pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah semasa pemeriksaan oleh pegawai-pegawai kastam Pos Kawalan Sungai Tujuh Kuala Belait pada 31 Julai tahun lalu. Semua barang terlibat iaitu vape pot dan vape jus dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan pelupusan. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan senarai sijil halal dan permit bagi syarikat yang diluluskan Majlis Agama Islam Brunei bagi bulan Ogos 2025. Beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan permit sama ada bagi permohonan baharu atau permohonan membaharui oleh Majlis Agama Islam Brunei. Berikut senarai premis makanan yang telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan permit sama ada bagi permohonan baharu atau permohonan membaharui oleh Majlis Agama Islam Brunei. Senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang telah diberikan sijil halal atau permit Majlis Agama Islam Brunei boleh diperoleh di laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama atau merujuk Instagram bahagian Kawalan Makanan Halal. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Sukan Belia Asia ketiga yang akan berlangsung di Manama, Bahrain bermula 22 hingga 31 Oktober 2025. Rombongan yang terdiri daripada 5 atlet dan 6 pegawai termasuk Chef de Mission, Ketua Urus Setia, Pengurus dan Jurulatih berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar, Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diketuai oleh Dayang Nur Fairuzahani binti Haji Muhammad alias Haji Zaini selaku Chef de Mission. Dua acara sukan akan disertai oleh atlet negara iaitu akuatik renang dan golf. Liga Super Brunei, Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei melakar kemenangan ke atas Jerudong FC. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Stadium Hassanah Bolkiah, Gadong. MS PPDB berjersi biru membuka tirai jaringan pada minit ke-39 menerusi Abdul Azim Abdul Rashid. Bersambung babak kedua, MS PPDB menggandakan jaringan pada minit ke-50 melalui Muhammad Fazizul Husin. Pada minit ke-76, Jerudong FC merapatkan jurang melalui jaringan Muhammad Samsul Masri menjadikan keputusan 2-1. Jaringan tersebut bertahan sehingga whistle penamat. Liga Perdana Sepak Takraw Taib 2025 berlangsung kemarin dengan perlawanan peringkat kumpulan. Perlawanan diadakan di Kompleks Sukan Tutong. Aksi kumpulan B menyaksikan Permata Hijau menang ke atas Kim Daerah Brunei Muara B menerusi 3 set 12-15, 15-10 dan 15-13. Dengan keputusan itu, Permata Hijau menamatkan saingan di kedudukan ketiga sekaligus menempa slot suku akhir. Pertemuan antara MS PPDBA dengan Skim Daerah Brunei Muara A berkesudahan. MS PPDBA menang dengan straight set 15-8, 15-8 sekaligus berada di kedudukan teratas kumpulan C dan mara ke suku akhir.
Dalam aksi, kumpulan B pula menyaksikan Miharbi menang dengan DSESTKB menerusi stret set 15-4, 15-10. Kemenangan ini membawa Miharbi berada di kedudukan kedua dan melangkah ke suku akhir. Manakala perlawanan terakhir, kumpulan C pula menyaksikan pasukan Muara Spurs B tewas kepada KLK gabungan 15-7, 15-8. Bagaimanapun, kedua-dua pasukan mara ke suku akhir selepas menduduki dua tangga teratas. Kejoharan badminton Irau Tupih Pade anjuran Persatuan Lun Bawang Murid Brunei telah melabuhkan tirainya semalam dengan perlawanan akhir kategori terbuka lelaki dan wanita. Kejoharan berlangsung di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Kategori terbuka wanita dimenangi oleh Mariani Yangkai dan Christina Angela Dola setelah mengerahkan pasangan MES Terlukas dan Glory Jumat dengan keputusan 21-14, 24-26 dan 21-17. Manakala kategori terbuka lelaki dimenangi oleh Supian Sabtu dan Yohanes Sumbat setelah mengalahkan pasangan Tommy Tagal dan Denny Rogo menerusi keputusan 20-22, 21-17, 21-16.